bulan di mana disunatkan untuk kita kata sebilangan besar ulama sunat untuk kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebagai tanda kecintaan kita, kerinduan kita, sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan lain kita berselawat juga, dalam bulan ini kita lebihkan sikit sebab dia bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat, Allah akan turunkan keberkatan, lagi banyak keberkatan dan rahmat dalam hidup kita, dan menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nanti. Nabi menyebut sabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak berselawat pada aku. Dekat dengan Nabi maksudnya dekat dengan Nabi di pada mahsyar nanti. Selalu dengar hadis ni. Yang kedua, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita istighfar, Allah akan mengampunkan segala dosa kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti dalam keadaan kita sedang beristighfar atau dalam keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, juga kita panggil sebagai tahlil, kerana la ilaha illallah ini adalah sebaik-baik zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir yang Allah paling suka melainkan la ilaha illallah, maka sudah tentu ada keberkatan, pahala, ganjaran yang banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sentiasa berzikir kepadanya. Yang keempat, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paling-paling tidak pun setiap kali kita selesai solat fardu, kita bertasbihlah 33, bertahmidlah 33, dan bertakbirlah 33, dan gerakkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kerana tahmid ini adalah sebaik-baik doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ni pesan Nabi, antara zikir yang Nabi suruh kita perbanyakkan setiap hari adalah hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kerana hauqalah ini Nabi sebut dalam dua hadis. Yang pertama riwayat Imam Abu Daud bahawa dia adalah zikir ahli syurga. La haula wala quwata illa billah ini adalah zikir ahli syurga. Dengan kata lain, Nabi nak bagi tahu nak masuk syurga kena banyakkan amal soleh. Antara amal soleh yang kita perlu perbanyakkan adalah memperbanyakkan zikir, dan antara zikir yang kita perlu perbanyakkan adalah la haula wala quwata illa billah. Dan satu lagi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sebut bahawa hauqalah ini adalah membuka pintu penyelesaian bagi segala masalah kita, dan juga buka pintu kemudahan bagi segala kesusahan kita. InsyaAllah kalau kita berada dalam kesusahan, kesulitan, kepayahan, penuh dengan masalah, maka perbanyakkanlah haula wala quwata illa billah. Okay, sebelum saya terlupa, sebelum kita masuk bab seterusnya, bab masih lagi dalam bab puasa dalam kitab amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, marilah kita sama-sama berzikir 3 kali zikir yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Juwairiyah, 3 kali setiap pagi dan setiap kali 3 kali setiap petang. Jangan lupa. Saya baca, kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut, tuan-tuan dan puan ikut. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 2 kali lagi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sekali lagi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali setiap pagi, 3 kali setiap petang. Kalau kita melazimi maksurat, mana ada dalam maksurat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini shortcut. Rugi kalau kita tak buat. Shortcut dari sudut pahala. Buat sikit dapat banyak pahala. Pahala dia seperti
Pagi ini seperti orang yang selepas subuh sehingga matahari naik, dia beribadah sepenuh ibadah daripada subuh sehingga matahari naik, dan dia tiaskan selepas asar sehingga matahari terbenam. Kita tak buat apa pun, kita baca zikir ni, pahala dia sama lah, dah cukup dah. Okey, kita masuk pada pagi ini bab puasa. Seperti biasa itu kita sambung bab puasa. Yang bulan lepas kita berbicara tentang membatalkan puasa sunat, berpuasa sebab tiada sarapan, membatalkan puasa sunat. Hari ini dia ada beberapa puasa yang kita hanya jumpa sekali setahun. Jadi saya akan buat secara ringkas sahaja. Apabila tiba waktu tersebut baru kita akan bincang dengan detail nanti. Yang pertama, berpuasa di bulan Syaban. Berpuasa di bulan Syaban. Bulan yang Nabi paling suka berpuasa selain daripada Ramadan adalah bulan Syaban. Sekarang kita masih lagi Rabiul Awal. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban. Berjam celik dalam 5 bulan lagi kita akan bertemu dengan Syaban. Nanti insya-Allah bila dekat dengan Syaban nanti kita berbicara berkenaan dengan puasa di bulan Syaban. Nabi sangat suka, riwayat yang terlalu banyak, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim antaranya, Nabi sangat suka berpuasa sunat di bulan Syaban. Sebab apa? Itu kita akan pergi kemudian nanti. Itu yang pertama. Yang keduanya berpuasa 6 di bulan Syawal. Ini pun kita jumpa sekali setahun sahaja, hanya di bulan Syawal pun kita sudah maklum. Puasa 6 ni adakah boleh di dalam mazhab Syafi'i? Adakah boleh kita nak gabungkan puasa 6 dengan puasa qada? Jawapannya adalah boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali tidak membenarkan. Dia tidak, kita kena asing-asingkan. Mazhab Syafi'i membenarkan. Itu biasa orang tanya dalam bulan Syawal, boleh tak nak gabungkan qada dengan puasa 6? Jawapannya adalah boleh dalam mazhab Syafi'i. Itu yang kedua. Saya skip, saya akan pergi dengan ni sebab kita yang ni, puasa ni kita jumpa sekali saja setahun. Apabila masa tersebut kita akan bincang lagi. Yang ketiga adalah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah pun dah lepas 9 hari bulan Zulhijjah yang lalu. Ini puasa sunat yang paling banyak pahala. Puasa sunat yang paling banyak pahala adalah puasa sunat hari Arafah bagi sesiapa yang tidak mengerjakan haji. Apakah keutamaan dia? Seperti keutamaan dia adalah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang. Itu yang ketiga. Yang keempatnya berpuasa sunat pada 10 hari bulan Muharram. Yang ini kita baru je lepas, lebih kurang dalam bulan lepas Muharram, Safar, 2 bulan yang lalu, Muharram. 10 hari bulan Muharram juga dikenali dengan nama puasa Ashura. Puasa Ashura. Ini puasa sunat yang nombor 2 dalam ranking puasa-puasa sunat. Dia letak dalam nombor 2 dari sudut keutamaan selepas puasa sunat hari Arafah. Kerana dia menghapuskan dosa, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, selama setahun yang lalu. Okey. Itu 3 yang saya baca secara ringkas saja. Ini hari ini kita akan baca, yang ini kita selalu jumpa dan kita selalu dengar pun. Berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis mungkin merupakan jenis puasa sunat yang paling popular di kalangan kaum muslimin, kata pengarang. Kerana kedua-dua puasa tersebut kerap kita temui setiap minggu. Sedangkan puasa sunat yang lain ada yang muncul sekali sebulan dan ada juga yang muncul sekali setahun. Meskipun begitu, puasa sunat Nabi Daud, puasa Nabi Daud AS lebih kerap muncul berbanding dengan puasa hari Isnin dan hari Khamis. Ia terbukti puasa sunat atau puasa Nabi Daud lebih relatif dan lebih berat berbanding dengan puasa hari Isnin dan hari Khamis, terutama bagi mereka yang tidak biasa melakukan puasa sunat. Kaum muslimin lebih banyak menjalani ibadah puasa pada hari Isnin dan hari Khamis berbanding dengan puasa Rasulullah sallallahu puasa Nabi Daud AS. Puasa yang paling kerap kita jumpa adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud macam mana? Puasa sehari buka sehari. Puasa ini puasa sunat, puasa sehari buka sehari sepanjang tahun, kecuali dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang buat puasa sehari buka sehari. Sehari biasa, sehari naik van jenazah lah. Puasa di bulan yang lain,
Dan inilah yang paling susah, kata pengarang. Dan dalam di sudut pengalaman saya sendiri yang saya jumpa dalam seumur hidup saya, baru jumpa 2 orang yang puasa sunat Nabi Daud. Seorang yang sedikit berumur yang saya kenal, dan seorang yang kawan saya sendiri sama umur. Susah nak buat kena buka sehari, puasa sehari dan buka sehari. Banyak tak? Saya tanya macam mana rasa dia. Biasa dia memang dia kata kena tanda dengan kalender. Sebab puasa dan tak puasa ni dah jadi sama dah. Dah jadi perasaan yang sama dah. Ini puasa ke tak? Kena fikir macam tu. Ni macam mana kena tanda di kalender. Dan puasa yang paling yang terbaik Nabi sebut. Puasa sunat yang terbaik adalah puasa sunat hari. Jadi lebih kurang dalam 15 hari kita akan puasa setiap bulan. Okay, susah. Saya pun tak mampu lagi nak buat. Memang tak mampu mengaku. Tapi ada juga niat berazam suatu hari nanti. Kalau tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Ada yang nombor 2 yang Nabi paling suka, yang ni puasa 2 hari saja seminggu, Isnin dan Khamis. Ini itu sudah maklum. 5 hari lagi nak makan 2 hari sahaja. Ini Nabi suka. Ada disebut dalam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis, rawahu Tirmizi. Adalah Rasulullah SAW baginda sangat rajin berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam bulan Maulidun Nabi SAW. Kita dah dengar macam-macam lagi berkenaan dengan ceramah perdana ke, forum perdana ke, Maulidun Nabi SAW. Antara tanda kita nak tunjuk kecintaan kita, sayangnya kita dan rindunya kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti sunnah. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Antara sunnah yang Nabi paling suka adalah berpuasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Kalau boleh kita cuba. Kalau tak mampu pun kita niatnya, kita berazam, Allah aku nak cuba. Tak dapat bulan ni, bulan depan aku nak cuba untuk berpuasa. Dapatlah pahala. Dapatlah pahala daripada tak apalah Ustaz, saya lebih suka makan. Tak apa juga, tak ada masalah sebab ada puasa sunat. Tapi nak tunjuk cinta kita pada Nabi SAW, bukan dengan sebut saja, bukan dengan selawat-selawat juga, bukan hanya dengan menghadiri berarak dan sebagainya, tapi dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi sangat suka, kata Sayyidatina Aisyah, untuk berpuasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Perkataan yataharra dalam bahasa Arab ni, dalam hadis yang saya bacakan tadi, mempunyai maksud yang lebih daripada sekadar sangat rajin. Kata pengarang, yataharra bermaksud adalah sentiasa ternanti-nanti dan mencari-cari dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Seperti dalam hadis berkenaan dengan Lailatul Qadar, yataharra Nabi sebut, atau taharrau Lailatul Qadar. Jadi kita selalu dengar hadis ini dalam bulan Ramadan. Carilah kamu dengan bersungguh-sungguh akan malam Lailatul Qadar. Nabi sebut taharrau, taharrau tu fi'il amal. Yang ni fi'il mudhari', taharrau. Sangat-sangat rajin, sangat-sangat tertunggu-tunggu dan sentiasa menanti. Oh dah habis dah. Oh hari ni hari Ahad, hari Isnin, seronoknya hari Isnin esok sebab boleh puasa. Itu cara yang Nabi sebut. Hari Isnin dah selesai, hari Rabu, Selasa, Rabu, hari Khamis, seronoknya hari Khamis boleh puasa lagi. Nabi, maksudnya Nabi SAW memberi perhatian yang istimewa pada hari Khamis, Isnin dan Khamis ini, dan selalu menunggu-nunggu kedatangannya. Apabila hari Isnin dan hari Khamis muncul, baginda menyambutnya dengan puasa pada 2 hari tersebut. Baginda sangat rajin untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Yang kita Allah esok hari Isnin kena kerja. Kerja tu kerja lah, tak apalah. Dipanggil apa dalam bahasa Inggeris tu, berkenaan hari Isnin, hari yang tidak dinanti-nanti lah, ada hari Isnin esok lah. Kalau hari Jumaat tu TGIV, TGIF, Thank God It's Friday. Hari Isnin tu Monday Blues, Monday Blues. Hari Isnin yang muram, hari Isnin yang muram. Sebab apa? Kena kerja. Kemudian lambat lagi nak tunggu hari Jumaat. Ini biasa. Tapi Nabi tak. Nabi sentiasa menunggu-nunggu hari Isnin. Sebab apa? Sebab boleh puasa. Yang lain tak boleh puasa kan?
boleh, tapi tidaklah sehebat puasa Isnin dan hari Khamis. Terdapat sebuah hadis menyebut tentang sebab Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Kenapa Nabi suka sangat ni? Baginda bersabda, tu'radul a'mal fi kulli al-itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Rawahu Tirmizi. Amal-amal seorang hamba dilaporkan pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Oleh yang demikian, aku suka jika ketika umatku dilaporkan, ketika amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amalan kita ni selama seminggu ni dilaporkan oleh malaikat berada kiri, kanan dan kiri kita ni 2 kali seminggu, kata Nabi, pada hari Isnin dan hari Khamis. Apa yang kita buat dalam seminggu tersebut dilaporkan. Jadi Nabi suka, dan Nabi nak kita kalau boleh kita ikut amalan baginda. Jadi amalan kita, kitab kita selama seminggu, buku amalan kita selama seminggu dilaporkan oleh malaikat dalam keadaan kita sedang berpuasa. Ya Allah, dia solat fardu berjemaah dalam keadaan dia puasa. Ya Allah, dia membaca Quran dalam keadaan dia berpuasa. Ya Allah, dia pergi kerja untuk menjadi rezeki untuk anak isteri dia, keluarga dia dalam keadaan dia berpuasa. Bayangkan. Ya Allah, dia bersedekah pagi-pagi, dia bersedekah setiap hari dalam keadaan dia berpuasa. Ya Allah, dia berzikir dalam keadaan dia berpuasa. Tengok, itu laporan yang lebih kurang. Kalau tak ada puasa tu, boleh tak? Okey tak? Dapat juga pahala. Kalau dalam keadaan puasa, double dia punya pahala. Ini sebabnya Nabi suka sangat berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, para malaikat melaporkan amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari Isnin dan hari Khamis, 2 hari seminggu. Rasulullah SAW mahu supaya ketika amal-amalnya dilaporkan baginda dalam keadaan sedang berpuasa. Oleh yang demikian, Nabi SAW rajin mengerjakan puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Rasulullah SAW mempunyai catatan tersendiri khususnya pada hari Isnin. Baginda mengatakan bahawa hari Isnin adalah hari kelahiran baginda. Hari Isnin juga merupakan hari baginda diutus sebagai Rasulullah SAW, dan hari Al-Quran diturunkan pertama kali pada baginda. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini qala dzalika yawma wulidtu fihi wa yawmun ub'atsu aw unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Bahawasanya Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Sahabat tanya, kenapa suka sangat hari Isnin ni, selain daripada tadi itulah rekod kita, amal kita dilaporkan pada hari Isnin. Nabi menjawab, baginda bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Dan ini Nabi dilantik menjadi Rasul, atau Al-Quran diturunkan kepadaku pada hari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Iqra surah Al-Alaq tu turun pada hari Isnin. Nabi dilantik ketika peristiwa Gua Hira, dia berlaku pada hari Isnin. Yang signifikan dengan Nabi kita adalah hari Isnin. Nabi dilahirkan hari Isnin. Bila tu, itu khilaf di kalangan ulama. 12 ke, ada yang kata 10, ada yang kata 8, yang kita ambil 12 tak apa, kita sambut itu 12. Dan Nabi wafat pun hari Isnin. Berapa hari pula, itu pun khilaf juga. Ada yang mengatakan 12, Nabi lahir 12, wafat hari Isnin. Wafat pun 12. Tak kira lah, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 8 dan sebagainya. Tak kira. Tapi yang confirmnya hari Isnin. Nabi dilantik pun hari Isnin, dan Al-Quran turun pertama kali pun adalah pada hari Isnin. Yang signifikan dengan hari Jumaat adalah Nabi Adam. Ini disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hari yang terbaik yang disebut, yang Allah ciptakan dalam seminggu adalah hari Jumaat. Di khuliqa Adam fi yaumil Jumaah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat, dan dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat. Dikeluarkan daripada syurga pun ke bumi pun pada hari Jumaat. Bertemu, riwayat menyebut bertemu dengan Sayyidatina Hawa
di bumi pun pada hari Jumaat, meninggal pun pada hari Jumaat. Itu signifikan dengan Nabi Adam. Kita hari Isnin. Bila? Esok. Hadis inilah yang dipakai oleh Dr. Yusuf Qaradawi dengan yang lain-lain dengan mengatakan harusnya kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ingat hari dia dilahirkan hari Isnin. Walaupun tidak sambut macam kita sambut, tapi Nabi sebut. Nabi sebut hari Isnin, aku dilahirkan pada hari Isnin. Ingat. Jadi Nabi sambut dengan apa? Nabi sambut dengan berpuasa sunat. Tuan, kalau boleh kita buat. Kalau Ustaz saya dah memang sentiasa buat, ya, alhamdulillah, teruskan. Kalau yang sentiasa buat tu teruskan. Kalau boleh ajak pula orang lain, anak-anak kita ke, ahli keluarga kita ke, untuk berpuasa sunat. Memang ada challenging sikit, dia cabaran sikit di Senin Khamis. Sebab apa? Hari bekerja. Tapi kalau kan Nabi kata puasa sunat Sabtu Ahad contoh, akan challenging pula dari sudut yang lain pula. Cuti, hari cuti, kakak nak puasa pada hari cuti Ustaz, lain pula. Kalau yang jenis nak puasa tu, insya-Allah hari apa pun dia akan boleh puasa. Sekurang-kurangnya kita berazam. Yang belum mula tu sekurang-kurangnya kita berazam nak buatlah, insya-Allah dalam masa terdekat. Gitulah. Yang nak buatlah juga nanti, suatu hari nanti apabila dah pension. Boleh juga. Boleh juga. Tapi lambat lagi lah contoh. Boleh dalam masa terdekat, insya-Allah. Cubalah. Contoh. Azam tu dan niat kita itu pun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah di puasa sunat hari Isnin Khamis. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah puasa pada hari terang. Puasa pada hari terang, kemudian puasa hari putih. Ini kita akan jumpa sekali sebulan. Ini kita akan jumpa sekali sebulan, puasa hari putih. Ma'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Rawahu al-Baihaqi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka pada hari-hari bid, sama ada waktu biasa ataupun ketika berjalan jauh. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan juga Imam An-Nasa'i. Hadis ini adalah hadis hasan. Al-bid sini bermaksud ayyamul bid atau ayyamal bid. Di sebenarnya hadis ini bermaksud hari yang pada malamnya bulan bersinar terang. Hari yang mana bulan bersinar terang. Perkataan al-bid disebut dalam hadis tersebut kerana pada malam hari itu bumi menjadi terang dengan cahaya bulan. Bid maksud putih, terang atau putih. Pada hari-hari tersebut adalah hari yang ke-13, 14 dan 15 dalam kalender Hijrah. Dia tak akan fail. Dia tidak akan gagal untuk muncul 13, 14 dan 15 kecuali apabila sudah kiamat nanti. Bulan bersinar terang. Tak nampak bulan, memang kita tak nampak kalau hujan, tapi tempat lain nampak 13, 14 dan 15 dia tidak akan gagal. Sehingga Allah kata berhenti. Dan gugurlah ke bumi. Ketika itu sudah menjadi kiamat. Hari-hari putih 3 hari ini. Kalau kita tak mampu puasa Isnin Khamis tadi, kalau kita istiqamah, kita akan puasa lebih kurang dalam 8 hari sebulan. 8 hari sebulan. Ada lagi puasa yang shortcut. Ni puasa 3 hari saja sebulan. Pahala dia kita akan bincang sekejap lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata." Rawahu Tirmidzi. Apabila kamu berpuasa pada 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15. Ini bulan Islam, bulan Islam. Sebab bulan Islam bulan tepat, sangat tepat menentukan bulan dan juga matahari dan sebagainya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Memang tepat-tepat dia akan datang. 13, 14, 15 bulan mengambang itu panggil 3 hari itu. Maksud ayat tidak pernah berbuka pada hari-hari bid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada 13, 14 dan 15 setiap bulan.
baginda tidak pernah meninggalkan puasa pada ketiga-tiga hari tersebut. Puasa sunat maksud saat hadir ataupun ketika berjalan jauh, iaitu ketika berada di Madinah ataupun ketika berada di luar Madinah, sama ada pergi jauh ataupun pergi dekat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi tak tinggal puasa 3 hari ni. Ketika Nabi berada di Madinah, memanglah, walaupun ketika berada Nabi outstation, Nabi berada di luar Madinah. Di luar Madinah ni kebiasaannya 90% adalah untuk berperang. Untuk berperang. Kalau Nabi keluar berperang. Dan kadang-kadang berdakwah dan sebagainya. Tapi kebiasaannya berperang. Berperang pun Nabi puasa juga 3 hari. Ketika kita bermusafir, harus untuk kita buka puasa, walaupun puasa wajib, harus puasa yang jauh tu, haruslah makna dia. Tapi kalau berpuasa, antasumu khairul lakum, Allah sebut dalam Al-Quran tu, surah Al-Baqarah tu, ayat 183 sehingga 187, ada situ. Tapi kalau kita berpuasa lagi baik. Nak buka puasa harus, kalau berpuasa lagi baik. Itu Ramadan. Ramadan. Ini ketika bermusafir pun puasa sunat, Nabi tak tinggal. Karena nak tunjuk benda tu sangat besar di sisi Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Puasa sunat hari Isnin. Puasa sunat 3 hari. 13, 14 dan 15. Ketika bermusafir pun Nabi tetap meneruskan puasanya. Nabi puasa, maka sahabat pun ikutlah. Jadi berpuasa selama 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 merupakan satu amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa sunat ini bukan hanya dikhususkan untuk baginda sahaja, tapi juga untuk umatnya. Nabi buat dan ada Nabi sebut. Nabi buat ni pun sahabatlah tiru dah. Kalau Nabi sebut ni lagilah sahabat akan buat. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh yang demikian Nabi menggalakkan para sahabat untuk berpuasa ketiga-tiga hari tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyamin ayyamil bir wa yaqulu 13 wa 14 wa 15 rawahu Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berpuasa pada hari-hari bir. Ini hari-hari putih. Bir ni warna putih kan. Satu lagi makna bir dalam bahasa Arab adalah telur. Tapi sini makna putih. Bir putih terang, mula musim terang. Itu pada hari yang ke-13, 14 dan 15. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis yang pertama saya baca tadi daripada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi. Nabi tengok sahabat menyaksikan Nabi berpuasa. Yang ini hadis riwayat Imam Abu Daud ni, Nabi suruh sahabat berpuasa. Ada 2 sini ya, saya sudah sebut dah. Kalau sunnah tersebut dilakukan oleh Nabi, jadi sunnah lah. Dan kita guna kitab ni kebanyakannya 95% adalah hadis yang berkenaan yang sahabat tengok Nabi buat. Mana dia dari sudut kita panggil sebagai fi'liyah. Nabi buat dan sahabat tengok dan sahabat buat. Kenapa? Supaya bagi galakan kita nak tiru Nabi. Tapi ada satu lagi hadis bagi hadis qauliyah. Hadis qauliyah yang Nabi sebut ni confirm Nabi buat. Ada apa penegasan situ. Mana lagi bagus, itu dikhilaf di kalangan ulama. Dalam bab membicarakan mana lagi bagus, hadis fi'liyah ke, hadis qauliyah ke, hadis yang Nabi buat ke, Nabi tak sebut ke, atau Nabi sebut sahaja. Kan? Itu khilaf. Apa? Dalam kitab yang saya bawa ni, amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pengarang mentarjihkan, memberatkan bahawa hadis fi'liyah yang Nabi buat ini lebih baik daripada hadis qauliyah. Tapi dalam bab puasa sunat 3 hari ini dua-dua ada. Hadis fi'liyah pun ada, hadis qauliyah pun ada, hadis yang Nabi buat pun ada, hadis yang Nabi suruh sahabat buat pun ada. Maka dia ada dua-dua penegasan itu. Kata ulama ni menunjukkan sesuatu itu benda yang sangat besar di sisi Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat besar pahalanya dan sangat rugi kalau kita tinggal.
Bila yang kita rugi sekarang, kita tak nampak tuan-tuan dan puan. Bila kita rugi, yang paling pertama kita akan menyesal adalah di dalam kubur. Yang kedua, yang paling menyesal lagi adalah di padang mahsyar. Saya akan sebut berkenaan dengan keutamaan. Nabi bersabda berkenaan dengan keutamaan siam al-yaumil bid. Nak bagi galakan kena sebut dulu. Nabi buat, Nabi suruh buat. Nak bagi lagi galakan supaya orang buat, kena sebut keutamaan. Ada benda yang Nabi buat, Nabi sebut, Nabi tak sebut keutamaan dia. Tapi kita dah tahu kalau Nabi buat atau Nabi sebut tu adalah keutamaan dia. Mesti ada fadilat dia. Tapi yang ni Nabi sebut sekali keutamaan dia. Lagi hebat, ada 3 sekali sini. Saumu salasati ayyamin min kulli syahrin ka saumi dahri kullihi, muttafaqun alaih. Berpuasa 3 hari setiap bulan sama seperti berpuasa selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ad-dahri, kataan ad-dahri sini ka saumi dahri kullihi. Ad-dahri ini perbincangan di kalangan ulama. Maksudnya waktu ad-dahri ni, hal ata ala hinin hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam surah ayat yang pertama surah al-insan yang kita selalu dengar kalau sempat untuk dibaca pada setiap kali setiap subuh pada hari Jumaat. Kalau sempatlah, kalau tak sempat boleh sering membaca surah as-sajdah ya. Dahri waktu. Tapi ad-dahri sini dalam hadis ini ada 3 makna yang dibincangkan oleh ulama. Ad-dahri, perkataan ad-dahri. Ad-dahri ini alif lam dal ha ra. Ad-dahru atau ad-dahri. Dan di sini baris bawah sebab diikut tabi' qasam kan, mudhafun ilaih. Kemudian yang pertama, makna ad-dahri adalah sebulan. Sebulan. Logik tak? Puasa 3 hari bersamaan dengan puasa sebulan. Logik lah. Sebab sehari puasa kali dengan 10. 3 hari puasa 30, sebulan lah. Kenapa 10 Ustaz? Ini Nabi Allah sebut dalam Al-Quran 2 tempat kan, berkenaan dengan amalan baik kita yang kita buat akan digandakan oleh Allah sebanyak 10. Mislu ashri amsalihah. 2 tempat Nabi Allah sebut dalam Al-Quran. Nabi sebut banyak dalam hadis. Segala amal soleh yang kita buat kali dengan 10. Ini kita pun sudah maklum. Amal soleh, niat dapat 1. Sebab tu saya suruh niat tadi, puasa sunat tadi, niatnya dapat 1. Tiap hari kita dapat, sehingga kita buat kali dengan 10. Jadi 3 kali 10 sebulan. Kecuali bersedekah, berinfak. Infak ni dia hebat. Betapa hebatnya Allah sebut dalam ayat 261 surah Al-Baqarah. Infak, kita bagi duit. Tak kira lah bagi kat mana, dalam tabung sini ke, bagi online ke, nak bagi makan orang ke, dengan niat bersedekah tu, Allah akan kali sehingga 700 kali ganda. Ini kita sudah maklum kan. Perumpamaan sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100. Iaitu perumpamaan orang yang infak 700 kali. Start daripada 10 sehingga 700 kali. Ini di luar Ramadan. Ramadan cerita lain. Nabi termasuk dalam puasa sunat kali dengan 10. 3 kali 10 sebulan. Pandangan yang kedua mengatakan ad-dahri ini adalah setahun. Barang siapa yang berpuasa sunat 3 hari ini, pahala dia setahun. Sebab perkataan ad-dahri ini hebat. Nabi sebut ad-dahri. Sahabat, dia tahu. Okey, ad-dahri. Dia tanya dah, apakah maksud ad-dahri itu? Pandangan yang ketiga ni lagi hebat. Puasa 3 hari seperti berpuasa selamanya, yang digunakan dalam kitab ini. Diterjemahkan dengan puasa selamanya. Hebat, puasa 3 hari dapat pahala selamanya. Datanglah ulama menafsirkan, mengharmonikan, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dalam mengharmonikan pandangan ini. Mana satu betul ni? Dia kata gini, kalau kita puasa 3 hari tiap-tiap bulan, memang kita puasa, maka kita akan dapat pahala sebulan. Tiap-tiap bulan kita buat, kita akan dapat pahala setahun. Kecuali dalam Ramadan. Ramadan jangan buat puasa 3 hari ni. Ustaz kata macam tu, saya nak buat shortcut macam tu lah. Ramadan nanti 3 hari je lah puasa. Ini puasa sunat. Puasa sunat, janganlah campur puasa sunat dengan puasa wajib. Puasa sunat lah. Selain daripada Ramadan ada fardu dah.
Tiap-tiap bulan kita buat Ramadan tu memang kita dapat sebulan lah. Pahala tu pahala lain, pahala yang sangat banyak. Sebab dia king, Ramadan ni king lah, penghulu segala bulan. Wa ana ajzi bihi, Allah sebut dalam hadis Qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aku yang akan bagi pahala berkenaan dengan Ramadan. Ramadan ni kata ulama dalam mensyarahkan hadis tu, hadis panjang, hadis Qudsi yang kita selalu dengar kalau aku yang akan bagi pahala. Kata ulama, dalam bulan Ramadan ni malaikat dia tak buat kerja pun. Sebab segala pahala dalam bulan Ramadan Allah yang akan bagi. Itu khilaf lah. Satu yang ini mengatakan hanya pahala puasa yang Allah bagi. Mana dia malaikat ni tak catat pahala puasa Ramadan. Pahala yang lain dalam bulan Ramadan yang kita buat tu tetap dicatat oleh malaikat. Tak apalah tu cerita Ramadan. Okay? Jadi tiap-tiap bulan kita buat, tiap-tiap tahun kita buat, tiap-tiap bulan kita buat akan dapat pahala setahun. Tiap-tiap tahun kita buat akan dapat pahala seperti puasa selama-lamanya. Sampai bila? Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana puasa? Puasa 3 hari sahaja. Tadi tu 8 hari Isnin Khamis. Susah Ustaz, Isnin Khamis 8 hari ni. Aduh, nak kena puasa. Saya nak makan. Tak apa. Tak nak puasa, walaupun sebenarnya 8 hari puasa, 22 hari yang gitu, makanlah nak makan. Tak nak tak apa. Nabi suruh yang ni, kalau boleh, jangan tinggal. Kalau boleh 3 hari saja. 27 hari yang lain tu nak makan 3 hari saja, dan kita akan dapat pahala shortcut pahala ni. Buat sikit dapat banyak. Puasa 3 hari dapat pahala sebulan. Mana lagi kita nak dapat? Siapa yang akan dapat? Orang lain tak dapat. Hanya umat Nabi Muhammad SAW sahaja yang dapat. Buat sikit dapat banyak. Dan dia terlalu banyaklah. Antaranya zikir yang saya baca tadi, yang kita baca sama-sama tadi tu, buat sikit dapat banyak. Puasa sunat 3 hari. Banyak ada kitab berkenaan dengan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak, berdasarkan hadis-hadis banyak sangat. Saya sebut satu lagi, buat sikit dapat banyak pahala. Baca ayat kursi selepas setiap kali solat fardu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim kalau tak silap. Baca ayat kursi setiap kali solat fardu. Ni jangan tinggal tuan-tuan dan puan-puan. Tu imam tak baca pun, contoh tadi imam baca baca tak? Ada yang imam dia tak baca, dia baca Fatihah saja. Al-Fatihah selepas solat fardu, bukan selepas solat sunat. Selepas solat fardu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada Al-Fatihah tu berdoa. Tu imam tak baca, saya pun tak baca. Kalau imam tak baca, kita baca. Kalau saya jadi imam, saya tak akan tinggal ayat kursi. Siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas solat fardu, Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih, antara dia dengan syurga ni, dia di syurga, hanya dipisahkan dengan kematian. Tengah-tengah. 3 waktu macam tu lah. Ni syurga, ni dia di syurga, tengah-tengah dia mati. Apa dia makna dia? Dia kena mati dulu, kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam syurga. Confirm masuk syurga. Buat sikit dapat banyak. Ya ke Ustaz? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Tak boleh nak kata, tak boleh nak ragu-ragu dah. Buat sikit dapat banyak. Mudah macam tu Ustaz, tak payah solat baca ayat kursi. Bukanlah macam tu maksudnya. Nabi dah tahu lah siapa yang mengamalkan ni mesti dia solat. Sebab Nabi sebut setiap kali selepas solat fardu. Bukan dengar dah selesai solat fardu aku nak baca ayat kursi, dia tak sembahyang tu. Tak, dia tak akan jadi orang macam tu. Orang yang tak sembahyang, dia tak akan baca ayat kursi. Begitulah sifat dia. Banyak lagi benda yang Nabi sebut pada kita. Banyak sangat. Kerana apa? Ada 2 sebab kata. 2 sebab kata ulama. Kenapa? Sebab Allah sayang kepada Nabi kita. Sayang kepada Nabi kita, dan Allah bagi kepada Nabi. Dan Nabi dah tak ada, kita yang dapat. Umat Nabi Muhammad SAW. Buat sikit dapat banyak. Buat sikit dapat banyak. Infak tadi pun buat sikit dapat banyak. Infak, kita bagi RM1, Allah akan ganda sehingga 700 kali ganda. Kita juga Dan sebab yang kedua, sebab kita ni usia kita pendek. Tadi saya dah sebut berapa zikir, kemudian ni puasa sunat 3 hari, kemudian ayat kursi.
Satu lagi, nak sebut juga satu lagi, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam melebihi 83 tahun. Melebihi 1000 bulan. Hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Cari satu malam dalam Lailatul Qadar itu, dapat jumpa, maka melebihi pahala 84 tahun. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Mana lebih baik daripada itu? Lebih baik, mana Allah akan bagi lebih baik. Itu kita. Sebab kita usia kita pendek, banding dengan umat yang lain. Usia kita pendek, maka kita buat sikit. Kalau kita tak rebut peluang buat sikit dapat banyak ni, kita rugi dah. Nak usia kita pendek, nak lawan dengan umat-umat yang lain tak mampu. Nabi sebut dalam hadis tu berkenaan dengan asbabun nuzul, walaupun asbabun nuzul, tapi yang paling sahih katanya asbabun nuzul berkenaan dengan turunnya ayat, turunnya surah Al-Qadar. Al-Qadar keseluruhan bulan Ramadan lah. Banyak riwayat menyebut, tapi yang paling sahihnya gini, Nabi sebut berkenaan dengan seorang pemuda pada zaman pemuda Bani Israel pada zaman Nabi Musa, yang siang harinya berpuasa, malam harinya beribadah, qiyam, dan jika difardukan berperang, berjihad, dia akan pergi jihad selama 800 tahun. Dia hidup selama 800 tahun. Pemuda tersebut hidup selama 800 tahun. Ada yang mengatakan selama 80 tahun. 80 tahun tu dia buat solidnya tu. Sebab tu lebih baik tu. 80 tahun tu dia buat solid tu. Dia hidupnya lama. Siang hari dia berpuasa, malam qiyam tak tinggal. Dan kalau difardukan jihad, ada jihad, dia akan pergi. Apa yang kita buat? Kita kalau kita nak lawan, dalam dewan solat ni ada tak yang umur 80 tahun? Sekarang ada tak yang umur 80 tahun? Tak ada. 80 tahun tak mari dah. Dah tak ada. Macam mana kita nak lawan Bani Israel? Pemuda Bani Israel tersebut. Para sahabat bersedih, maka turunlah Al-Qadar. Nak ceritanya, kita ni usia kita pendek. Kita tolak, kalau contoh saya 45. Tolaklah 15 sebab balik 30 tahun. 30 tahun tak solid pun amal. Tak solid, tak boleh nak lawan dengan pemuda Bani Israel. Jadi macam mana? Ini yang kita nak lubuk ni. Nabi ajar kepada kita, buat sikit dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Yang ni pun kalau kita tak lubuk, kita sangat-sangat rugi, tuan-tuan. Kita sangat-sangat rugi. Kita dah lepas dah hari ni, dah minggu 2 Rabiul Awal. Allah lepas dah Ustaz, minggu lepas 13, 14 dah. Tak apa, minggu bulan ni dah terlepas. Bulan depan kita berazam, 13, 14 dan 15 Rabiul Akhir nak puasa lah. Dapat pahala puasa sebulan. 3 hari saja puasa, 3 hari saja. 27 hari lagi nak makan, makanlah, tak ada masalah. Bukan puasa kita tak makan pun, makan juga. Cuma puasa siang hari seperti itu. Pahala dia berpuasa sebulan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Paling-paling tidak pun sebulan. Kalau nak ambil pahala puasa selamanya pun boleh. Makna Rasulullah SAW juga pernah berpesan secara khusus kepada beberapa orang sahabat supaya sentiasa mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan. Dan di antaranya adalah pesan baginda kepada Abu Darda dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua orang. Ada yang Nabi sebut tadi secara spesifik. Nabi suruh kami ni makna sahabat, secara general, kami semua, kita semua. Dan ada yang Nabi pesan pada 2 orang sahabat secara spesifik. Kamu jangan tinggal, ausani habibi bi salasatin lan aduhunna ma istu, kata Abu Hurairah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kekasihku Rasulullah SAW berpesan 3 perkara kepadaku agar tidak aku tinggalkan seumur hidup aku. Lan aduhunna ma istu, agar aku tidak tinggalkan seumur hidupku. Abu Hurairah kata, Nabi pesan 3 benda jangan tinggal sehinggalah kamu mati. Dan Abu Hurairah buat tidak pernah tinggal. Yang pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahr wa salati duha wa bi an la anam hatta utira. 3 benda ni boleh kita jangan tinggal, tuan-tuan. Kalau kita tak tinggal, alhamdulillah,
kita teruskan dan kita cerita pada orang lain. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari tiap-tiap bulan, 13, 14, 15 ada. Yang kedua, solat duha. Solat duha jangan tinggal lah. Dan yang ketiga, tidak tidur sebelum solat witir. Tiga benda. Satu benda yang pertama, kita akan jumpa sebulan sekali, 13, 14 dan 15. Satu benda yang kedua, kita akan jumpa tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi solat duha. Jangan tinggal solat duha. Boleh tak solat duha sekarang Ustaz? Tak boleh lagi ya. Tak boleh. Maksudnya masih lagi waktu syuruk, waktu isyraq, solat sunat isyraq, insya-Allah. Bila waktu duha masuk, setengah jam selepas syuruk. Setengah jam selepas syuruk. Syuruk pun berapa hari ni? 6.58. Tambahlah setengah jam selepas tu, 7.28. Duha. Kita dah bincang dalam bab solat itu. Hari ni saya ulang sekali lagi, mudah nak ingat. Duha ni setengah jam selepas syuruk. Bila dia habis? Setengah jam sebelum zuhur. Setengah jam sebelum zuhur. Berapa ini? 1.5 minit lebih kurang, 1.4 minit ke 1.5 minit. Tolaklah setengah jam. 12.35 Ustaz, 12.34. 12.30 tu last. 12.30 tu last kalau nak solat. Jadi dalam 7.30 sehingga 12.30, 5 jam. 5 jam. Pilihlah waktu yang mana untuk kita solat 2 rakaat solat duha. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku tak tinggal lepas tu. Kalau kita tinggal, kita rugilah 5 jam. Apa kita nak jawab depan Nabi? Kalau kita jumpa dengan Nabi nanti, kita dah berselawat, kita jumpa dengan Nabi, Nabi kata, adakah kamu ikut sunnah aku? Adakah kamu dengar hadis aku pesan kepada Abu Hurairah dengan Abu Darda ni? Ada dengar so, tapi tak buat. Malu kita di depan Nabi SAW. Boleh pilih nak solat di awal waktu pun boleh. Duha, tengah-tengah tu lagi afdal, 9.30 ke atas. Dan di hujung pun boleh 12. Kurang sikit lah afdal 12 dekat Nabi dah. 9.30, 10, 10.30 tu waktu yang terbaik. 11 atau 11.30. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, wa an utira wa an la anam qabla an utira. Dan Nabi pesan pada aku, jangan tidur sebelum berwitir terlebih dahulu. Solat witir, solat sunat witir. Jangan tinggal witir, solat sunat witir seboleh-bolehnya setiap malam. Kalau kita rasa kita memang susah nak bangun, maka kita witirlah sebelum tidur. Walaupun 1 rakaat, yang afdalnya 3 rakaat. Sebagaimana kita buat dalam bulan Ramadan tu, kita teruskan. Kalau kita rasa kita memang selalu bangun, maka kita delay dulu, tidur dulu, kemudian bangun, solat tahajud dan solat witir, tutup dengan witir sebagaimana yang buat oleh Nabi SAW. Nabi pesan pada sahabat, Nabi tahu sahabat ada 2 jenis sahabat, sama macam kita juga sahabat itu. Sebab sahabat manusia biasa. Apa yang beza sahabat dengan kita? Beza dia, sahabat jumpa dengan Nabi, ditarbiyah oleh Nabi secara langsung. Kita dah jauh dengan Nabi. Tapi ada 2 golongan juga sahabat. Sahabat yang boleh bangun pagi, boleh bangun awal. Sahabat yang tak boleh bangun awal. Sama macam kita juga. Siapa yang tak boleh bangun awal? Abu Hurairah dengan Abu Darda. Abu Hurairah sebab disebut dengan hadis, tulis hadis dan sebagainya, tidur lambat. Tidur lambat, bangun lambat. Abu Darda disebut dengan urusan bisnes dia. Abu Darda is businessman. Siang hari dia berniaga, malam dia tulis kira-kira semua, orang keluar masuk, beras ada ke tak, telur cukup ke tak, semua dia tulis. Malam dia tidur lambat. Tidur lambat, bangun lambat. Nabi pesan orang ni tidur, jangan tidur sebelum witir. Nabi sendiri dan diikuti oleh sahabat, antaranya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi sendiri buat tidur dulu, kemudian baru witir. Tak kira lah mana satu pun, pilihlah tuan-tuan. Kalau baru nak mulakan dengan 1 rakaat tak apa, tapi nak teruskan dengan 3 terus pun lagi bagus. 3 boleh dilakukan dengan 2 salam ataupun 1 salam solat sunat witir ya. Jangan tinggal 3 ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab kalau kita tinggal kita rugi dan kita akan menyesal. Paling tidak sunnah Nabi ni jangan tinggal. Puasa 3 hari sebulan, solat duha tiap-tiap pagi. Setiap pagi pilihlah, kalau kita kerja pagi maka kita solat duha dulu sebelum kita keluar. Contoh, kalau tak sempat kita solatlah di surau, di tempat kerja, ambillah masa untuk solat 2 rakaat dan solat witir sebelum kita tidur. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa perkara yang kita berjam tadi dalam bab puasa, termasuk juga bab solat tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada soalan ke nak tanya?
Kalau tak ada, kita tutup di sini, kita berhenti di sini dan kita solat sunat 2 rakaat sebelum kita balik. Tuan-tuan jangan tinggal. Ini bukan duha lagi, solat sunat isyraq. Pahala dia seperti mengerjakan haji dan umrah dengan sempurna 3 kali. Sebelum duha tu dia ada isyraq 15 minit, 14 minit, 15 minit itu. Waktu dia yang paling singkat, solat sunat yang paling singkat waktu dia. Yang terbaik adalah daripada Allah, sempurna kerana Allah itu maha sempurna. Kelemahan, kekurangan daripada bagi saya sebab saya maha sangat-sangat dhaif. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum.